Aduh, penat betul hari ni. Tadi pergilah ke pekan nak macam-macam barang. Tapi kedai tu tak ada, kedai sini tak ada. Penyudahnya tak sempat nak beli semua barang. Esok kena pergi lagi. Letih. Lah, beli atas talian je lah. Lazada ada semua. Dari rumah boleh beli macam-macam. Cakap je nak apa. Barang dapur pun boleh beli tahu. Tak penat. Jimat duit minyak. Lepas tu ada diskaun lagi. Kita sekarang kena pandai berbelanja. Cubalah tengok Lazada sekarang. Murmur. Wahai anak-anakku, ibu dan ayah teringin sangat nak naik kapal pelayaran Islamik. Hadiahkan ibu ayah dan pasangan tercinta anda pelayaran Islamik yang asli dengan barisan asatiza-asatiza hebat dalam menyaksikan keindahan lautan terbentang luas melalui krus mewah Costa Serena dari Itali. Musical Forum, konsert nasyid terapung, tazkirah dan solat berjamaah sambil nikmati matahari terbit dan terbenam. Daftar segera kerana slot hampir kehabisan. Daftar WhatsApp 012-775-0655 atau layari www.pelayaranislamic.com. Yang pastinya makanan halal. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman Terengganu boleh dikatakan agak unik apabila pengundian awal yang ditetapkan pada hari ini hanya melibatkan 3 pengundi. Ketiga-tiga pengundi yang merupakan pasangan tentera itu akan menunaikan hak mereka di pusat mengundi Balai Polis Kijal Terengganu bermula pada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari ini. Hospital Pengajar Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang bakal dibina di Sedili, Kota Tinggi Johor dijangka mampu membantu menampung kepadatan pesakit sedia ada di Hospital Kota Tinggi sekaligus meningkatkan lagi keperluan perkhidmatan perubatan di daerah tersebut. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Johor, Ling Tian Sun berkata, selain itu projek pembinaan klinik kesihatan Kota Tinggi jenis 3 dengan peruntukan berjumlah 24.97 juta ringgit yang sedang dilaksanakan dan dijangka siap serta beroperasi pada hujung tahun depan itu juga mampu mengatasi isu berkenaan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Terengganu menghantar sebanyak 4.6 tan metrik bekalan asas termasuk makanan dan barangan keperluan lain ke Pangkalan Hadapan Pulau Redang sebagai persediaan lebih 1,000 penduduk menghadapi monsun Timur Laut. Sehubungan itu, menurut pengarah JKM Terengganu, Mazura Ngah Abdul Manan, antara barangan yang dihantar menggunakan kapal Jabatan Laut Malaysia wilayah timur itu ialah beras, susu formula untuk bayi, gula, sardin, minyak, biskut dan air mineral. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda.
Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Perbezaan pendapat yang dapat kita terima supaya keadaan masyarakat itu duduk dalam keadaan harmoni dan tidak ada pergaduhan, perbunuhan. Mungkin di Malaysia tidak ada perbunuhan kerana fanatik kepada satu-satu pandangan, tapi di setengah-setengah negara ada sampai begitu terlalu fanatik kepada pandangan seseorang guru mereka, maka mereka akan berbunuhan. Jadi itulah buat permulaan dahulu Syafiq yang boleh saya kongsikan. Jelaskan doktor bagaimanakah hari ini Islam itu sendiri. Yang selalu
dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. Yes, a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia, Tujuan kerajaan dalam Islam adalah untuk menegakkan keadilan. turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Khutbah ini mestilah dilakukan dengan kasih sayang dengan tujuan yang baik. Pencegahan keganasan terhadap wanita kan. Yang ini khusus kepada pencegahan dan penyelesaian konflik. Di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik tuan, sila pilih pakej iklan yang tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permalan syarat. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Akademi Darul Hufaz Johor, sekolah tahfiz terbaik 2023. Pendidikan dari taska hingga peringkat menengah serta laluan ke Universiti Al-Azhar Mesir. Terletak di Skudai Johor, diiktiraf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kelas berhawa dingin, tenaga pengajar berpengalaman dan fasiliti lengkap seperti kolam renang, asrama dan ruang surau. Daftar sekarang di talian 011-1128-4323 atau 017-796-8199. Bina masa depan bersama kami. Kuching 93.7 FM. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 10.1. Jom kita buka tirai ruang bicara kita di pagi ini. Selasa pagi, rancangan kita pertama untuk slot ini ada rancangan syariah dan perundangan. Jom nak ajak anda tonton juga di Facebook, di YouTube sebab kita bersedang langsung di situ. Boleh like, komen, share banyak-banyak tu untuk manfaat kita bersama-sama, insya-Allah. Amin. Okey, dan menerusi pertemuan kita pada kali ini, jadual kita nak dengarkan perkongsian oleh tetamu kita yang dah bersedia dekat talian kita ni. Jom nak dengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin, merupakan ahli Majlis Penasihat Wanita Pertubuhan Kerjasama Negara-Negara Islam OIC yang pun ada bersama kita. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar brother Syafiq? Apa khabar? Baik seadanya. Kalau nak cakap tentang bila Datuk Seri panggil brother, saya nak panggil bonda bolehkah? Cik, kan? Boleh, apa-apa pun boleh. Sebab dia lebih akrab. Kita ni kadang ada panggilan akrab jiwa, kan? Masya-Allah. Boleh, amin, bonda amin. pun boleh. Amin, terima kasih. Nenek pun boleh dah. Ya Allah, kan? Itulah mungkin ada cucu dekat sana tu. Sebab tadi pun nampak juga anak Datuk Seri bantu-bantu untuk siapkan tetapan siaran kita juga kat sana. Terima kasih. Ya, Masya-Allah. Nanti saya sampaikan pada dia. Ya, betul-betul. Terima kasih banyak-banyak tu. Okey. Baik, Datuk Seri, kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita berkaitan dengan isu undang-undang, kan? Dekat dalam sinilah yang kita boleh bahaskan berkaitan dengan apa enactment yang terlibat dan juga apa kefahaman kita dari sudut undang-undang syariah mahupun perlembagaan yang boleh kita faham juga. Baik, dan saya begitu tertarik diskusi kita berkaitan bila cakap tetamu kita Datuk Seri Dr. Zaliha Kamarudin, dia ada pasal isu-isu wanita. Itu yang menarik tu, kan? Walaupun saya ni lelaki, cewa. Tapi kita faham sebab yang tonton
contoh ni mungkin daripada ibu-ibu kita kan, isteri yang tengah mendengarkan waktu ini dan mereka kena tahu tentang isu-isu hak-hak wanita. Okey, tentang isu kali ini kita nak bincang berkaitan November, Bulan Keluarga Kebangsaan, memahami Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, pindaan 2017. Baik, Datuk Seri, boleh tak berikan sedikit mukadimah tajuk ini? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu lagi. Amin. Walaupun dalam pertemuan kita bulan lepas dia ada bahagian 2 berkaitan dengan wanita dan peperangan. Tetapi kerana kita ni dalam bulan November dan dah hujung bulan November pun, dan bulan November ini adalah bulan keluarga kebangsaan. Jadi saya pun nak mengambil kesempatan lah menutup bulan November ni dengan satu tajuk yang saya tahu ramai di peringkat negeri kan, dan di peringkat persekutuan telah menjalankan advokasi tentang Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ini dengan pindaan yang terkini 2017 ya. Tetapi saya nak memberi pendekatan yang agak berbeza sebab saya tidak mengikuti advokasi ini, melainkan maklumat-maklumat seperti biasa boleh didapati di hujung jari. Tetapi advokasi yang saya buat biasanya dalam bentuk yang agak berbeza lah, supaya peserta-peserta yang mengikuti program advokasi kami ni dia melihat sendiri dalam bentuk kita buat dalam sketsa, dalam bentuk sketsa yang mereka lakonkan sendiri. Maknanya dia menunjukkan akhirnya bahawa untuk menyelesaikan masalah tu memerlukan lebih mungkin 30 orang sekurang-kurangnya, dan saya sangat bersukacita lah ya melihat bahawa dalam program ni kalau kita tengok kumpulan-kumpulan wajah di bawah Kementerian Wanita ni telah menjalankan banyak program. Saya ingat lebih pada 1,000 program. Dia panggil program Wara ya. Jaya Wara ni macam roadshow. Cakap Melayu klasik dah rupanya kan. Ya, betul. Lebih kurang saya ingat 20,000 orang telah terlibat dengan program ini sebagai peserta, dan alhamdulillah. Cuma saya nak memberi sedikit perbezaan bila saya membuat program-program advokasi, bila kita turba ni turun ke bawah kan, kita nak memastikan peserta-peserta ni tahu hak mereka. Jadi bagi peguam-peguam katakan kita menjalankan program advokasi di kalangan peguam yang mengambil kes-kes ni pun dia punya pendekatan agak berbeza, sebab kita mengupas setiap section di bawah Akta Guaman Syari'i pula. Macam mana fikiran saya memikir tentang Akta Guaman Syari'i. Akta Keganasan Rumah Tangga ni, sebab yang dari pendekatan perspektif undang-undang tu kupasan tu agak berbeza lah kan. Tetapi yang ini khusus untuk masyarakat awam. Saya permudahkan akta ini supaya mana-mana yang tak sempat mengikuti program ini, dan kita lihat bukan saja kepada wanita, walaupun mangsa keganasan rumah tangga ni ramai wanita, tetapi ada juga lelaki-lelaki yang turut terlibat, tapi sebab malu dia tak naklah ke depan kan. Sebab dia malu, dia rasa alamak tak mature lah, pergi mengadu kat polis, lepas tu polis tengok dia turun naik mata tengok apalah, takkan tak boleh lawan balik. Tak style lah macam tu kan, tak gentleman lah macam bukan tak gentleman, macam apalah katakan baru ni selalu kes-kes yang dilaporkan di dalam surat khabar ni macam kes biasa, tapi news bagi wartawan ialah bila kes tu terbalik kan, bukan anjing gigit manusia tapi manusia gigit anjing, macam tu. Dia jadi news lah. Jadi kalau wanita tu yang memukul suami tu, dia akan jadi news besar-besaran gitu. Padahal
ada je wanita sekarang yang dah sampai tahap memukul suami kan, atau itu mungkin ada kes-kes lah macam saya pernah juga berhadapan dengan kaunselor macam mana lelaki kena pukul ni sebab saya kata, saya ingatlah tahun 1994, dah lama dah kan. Saya tanya kaunselor tersebut, kaunselor ni kata orang lelaki ni macam contohnya kan, dalam hubungan suami isteri, macam dia berkehendakkan sesuatu, jadi isteri dia suruh dia merangkak kan, merangkak. Lepas itu isteri dia tendang dia, jadi kepala dia terkena dinding dan cedera. Macam itulah lebih kurang. Maknanya dia bukanlah wanita ni menggunakan kekuatan dia untuk memukul suami ke atau ahli-ahli keluarga dia, tetapi dalam keadaan tertentu tu, dalam keadaan suami dalam situasi yang vulnerable. Suami pun boleh vulnerable juga, dan peningkatan jumlah suami atau lelaki yang melaporkan keganasan rumah tangga ni pun dah meningkat ya. Mungkin atas sebab desakan atau atas dasar dah tutuplah mata, pergilah buat report polis ya. Itu dalam mukadimah saya kan. Bukanlah kita nak mengatakan bahawa bila ada akta keganasan rumah tangga ni kita menggalakkan orang bercerai kan, walaupun dalam kami sebagai ahli akademik kan berbincanglah buruk baiknya akta ini kan, walaupun masa perbincangan saya alhamdulillah tahun 1994 Brother Syafiq, saya terlibat dengan penggubalan akta ini dalam sesi libat urus kementerian, masa tu tak ada lagi Kementerian Wanita kan, dia panggil Kementerian Pembangunan Keluarga rasanya, tak ada Kementerian Wanita. Kementerian Wanita ni dia timbul masa zaman Tan Sri Syarizat kan, masa zaman Tan Sri Nafsiah Omar tu tahun 1994 tu kami dilibat uruskan ya. Saya masuk sebagai pakai topi ahli akademik kan, kita bincang tentang falsafah di sebalik akta keganasan rumah tangga 1994 ni. Saya ingatlah maha guru saya lah Prof Ahmad Ibrahim, dia tidak berapa bersetujulah dengan ada akta keganasan rumah tangga ni, terutama implikasi kepada perkahwinan kan, sebab dia kata lama-lama dia akan berakhir dengan perceraian. Dia kata sebab suami bila kita dah bawa ke mahkamah, dia dah rasa tak selesa kan dengan isteri. Dia kata isteri boleh aja minta cerai kan, tak perlu ni. Sebab saya pun fikir betul juga agaknya Prof cakap kan. Jadi saya pun bertanya dengan sahabat saya ni, dia ni pengarah Biro Bantuan Guaman. Masa tu Biro Bantuan Guaman belum lagi Jabatan Bantuan Guaman ya. Saya tanya dengan dia, Puan betul ke kalau kita pakai akta keganasan rumah tangga ni nanti implikasi dia ada backlash? Lepas tu kata memang betul. Dia kata sebab dalam kes-kes nafkah kan, nafkah anak lah terutama, suami ni dia balas dendam. Dulu isteri dia bawa dia dia ke mahkamah magistrate kerana memukul dia dan anak-anak kan, atau dia akan balas dari segi dia tak nak bagi nafkah. Dah jadi isu. Jadi bila kita bincang falsafah di sebalik akta keganasan rumah tangga 1994 ni, diluluskan pada tahun 1994, sesi libat urus tu sebelum tu lagi lah kan. Maknanya kementerian dia buat beberapa sesi libat urus dan NGO masa tu garang betul lah sebab peningkatan kes statistik keganasan rumah tangga ni banyak kan. Jadi bila kementerian panggil Jabatan Peguam Negara, by the time dia jadi akta tu diluluskan oleh Parlimen dalam tahun 1994 tu dan dilaksanakan pada tahun 1996, 2 tahun lepas itu dilaksanakan, dia dah according to NGO ni have been watered down. Dah dicairkan dengan banyak peruntukan-peruntukan yang dia orang desak tu tak menjadi kan. Tapi Tan Sri Nafsiah kata tak apa, kita buat dulu, lepas tu kita murnikan bukanlah kata sambil-sambil
sambil kan bila kita orang kata memurnikan lagi akta itu melalui kelompongan-kelompongan yang ada semasa pelaksanaan akta tersebut. Sebab itu akta ni buat selepas diluluskan tahun 1994, dilaksanakan 1996. Pindaan yang pertama tu 2012. Tahun 2012 tu lebih kepada pelaksanaan lah. Tengok banyak sangat kita kata kelompongan semasa pelaksanaan. Lepas itu yang terakhir tahun 2017 itu makna perkemaskan lagi. Perkemaskan lagi. Dan seperti biasa kan Brother Syafiq, undang-undang ni dia satu perkara atau satu subjek yang hidup kan. Orang kata living law. Jadi mana-mana tempat yang boleh dimurnikan, kita murnikan lagi kan. Tapi tidaklah dalam tempoh yang lepas setahun, 2 tahun, tak ada. Tunggulah macam 5-6 tahun lagi atau 10 tahun kan. Dari 96 tu lepas laksana sampai 2012 tu lama juga kan. Sambil tu tengok lagi mana lagi section-section yang boleh diperbaiki. Saya ingat setakat tu dulu sebelum kita berganjak kepada segmen 2. Tapi dalam segmen 1 ni saya nak menyentuh sikit tentang falsafah di sebalik akta keganasan rumah tangga ni. Sebab kalau siapa-siapa lah yang buat advokasi, dia tak sentuh lah falsafah. Falsafah ni selalu ahli akademik lah yang berfalsafah kan. Ada orang kata orang akademik ni suka sangat berfalsafah kan. Sebab kita rasa kita kena faham kenapa akta keganasan rumah tangga itu dibuat. Semua benda, semua akta-akta. Dan saya ingat setakat yang Brother Syafiq kenal saya lah mungkin saya ada 2 pendekatan. Satu pendekatan intrinsik, satu pendekatan ekstrinsik. Pada saya pendekatan intrinsik ni lebih kepada pendekatan dakwah. Sebab itu kalaulah kata ada Radio IKIM buat sama juga tentang keganasan rumah tangga, mungkin dia melihat dari perspektif dakwah. Kan, maknanya intrinsik lah, dari dalam kita betulkan individu tersebut dari dalam. Tapi bila kita cakap dari aspek syariah dan perundangan kan, segmen syariah dan perundangan, dia bersifat ekstrinsik kan, bersifat ekstrinsik. Jadi orang-orang undang-undang ni kena melihat bagaimana perundangan mengatur masyarakat ini dalam aspek perundangan sebab kalau kita tak boleh nak aturkan akhlak masyarakat sambillah dia berjalan sekali seiring intrinsik dan ekstrinsik ni, itulah saya rasa pendekatan undang-undang ni dia menambah nilai aspek dakwah. Jadi aspek dakwah pun berjalan juga, undang-undang pun berjalan juga. Sebab itu falsafah di sebalik Akta Keganasan Rumah Tangga 1984 ini, pindaan yang terakhir 2017, dia sebenarnya dia membendung kecenderungan untuk menggunakan keganasan dalam rumah tangga. Jadi kita tak bolehlah nak gunakan keganasan rumah tangga ni contoh mendisiplin isteri kan. Macam mana dia nak disiplin isteri dia? Isteri ni kan kasar, sekarang ni zaman jahiliah pun orang tak buat kan. Maknanya dia bukan pendekatan yang efektif pun. Kan? Itu makna dapat, kalau dia dapat membendung kecenderungan. Sebab itu kita tengok kecenderungan ni banyak berlaku masa COVID kan, masa COVID kan, bila tertekan tu kecenderungan untuk menggunakan keganasan rumah tangga untuk melepaskan stres tu adalah sangat tinggi dan ini bukan saja di Malaysia. Dia ni kita panggil global, fenomena yang berbentuk global. Saya alhamdulillah ada rakan-rakan rangkaian rakan-rakan atau kita panggil keserakanan dalam membendung keganasan rumah tangga dalam 3 zon zon negara-negara Arab, zon negara-negara Asia dan zon negara-negara Afrika. Kita tengok trend dia sama je. Masa PKP tu
peningkatan kes-kes keganasan rumah tangga, dan kita harap dengan adanya Akta Keganasan Rumah Tangga ni dapat membendung perlakuan tersebut yang merupakan satu jenayah sebenarnya. Sebab itu Akta Keganasan Rumah Tangga ini perlu dibaca dengan kanun keseksaan, dan pada ketika-ketika tertentu bila ada terkena pada, bukan terkena lah, dilakukan terhadap kanak-kanak, dia boleh dibaca bersama dengan Akta Kanak-Kanak 2001. Cuma malangnya saya alhamdulillah Allah telah mentakdirkan saya berjumpa dengan wakil Kementerian Pembangunan Wanita di Jeddah baru-baru ni Brother Syafiq, dan berbincang bagaimana rang undang-undang pelindungan warga emas ni kan perlu ada beberapa peruntukan untuk melindungi warga emas dari penderaan atau keganasan rumah tangga. Dia perlu ada section yang tersendiri yang duduk bawah kita sekarang ni dalam preparation kita panggil rang undang-undang lah kan. Perlu ada. Dia tak boleh duduk dalam kanun keseksaan, sebab kanun keseksaan ini sifatnya berbentuk meluas. Saya harap saya jumpa dengan Puan Nolida mewakili kementerian dan 2 orang pegawai beliau itu dari JPW untuk melihat perkara ni secara serius dan atas dasar national service, servis kepada negara itu, saya boleh membantulah dari segi peruntukan-peruntukan yang perlu ada dan dari perspektif undang-undang. Saya cepat sikit. Berkaitan dengan falsafah ini, falsafah ini boleh diterjemahkan kepada peruntukan-peruntukan. Maknanya jangan berfalsafah saja kan. Jangan berhenti berfalsafah, walaupun orang kata ahli akademik ni banyak berfalsafah, tapi tak baiklah menghina ahli akademik kan. Ahli akademik pun banyak terlibat sebagai aktivis sebahagiannya terlibat aktif dalam sebagai NGO. Sebab kalau duduk sebagai ahli akademik, kita buat penyelidikan aja kan. Jadi hasil penyelidikan kita serahkan kepada kementerian atau stakeholders pemegang taruh. Ini dia kita dapati contohnya di Selangor statistik paling tinggi keganasan rumah tangga ni paling tinggi mungkin. Jadi kita boleh menjelaskan kenapa di Selangor itu tinggi. Bagi orang yang katakan statistician dia tengok tinggi je, dia tak tahu kenapa tinggi kan. Bagi kami ahli akademik, kita akan beri jawapan kepada persoalan-persoalan tersebut kan. Bukan sahaja aspek kuantitatif, maknanya statistik, tapi aspek kualitatif. Kita pergi kepada beyond research untuk mengetahui kenapa di Selangor lebih banyak. Sebab itu perceraian di Selangor dan Johor itu sangat tinggi kan. Sangat tinggi. Bila saya ingat saya pernah buat kajian sekali dengan JKSM tahun berapa tu sebelum 2011 lah saya ingat. Perceraian di Johor tu tinggi tu bukan di kalangan rakyat Johor, tapi sebab kilang-kilang di situ banyak, jadi ramai mencari kerja dari luar Johor bekerja di kilang-kilang di Johor. Jadi bila dia file perceraian, dia file di Johor walaupun katakan dia orang daripada negeri-negeri lain. Johor. Ya, sebab itu peningkatan kadar perceraian di Johor. Begitu juga di Selangor kan, kadang-kadang orang wilayah dia kerja di wilayah tapi dia duduk di Selangor. Jadi bila ada masalah rumah tangga, dia file di mahkamah Selangor. Sebab itu kadar perceraian di Selangor tinggi. Sama juga kerana dia duduk di Selangor, bila berlaku keganasan rumah tangga, dia file katakan di Polis Diraja Malaysia Selangor lah. Kan jadi kes-kes keganasan rumah tangga paling tinggi di Selangor. Jadi dari situ Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita ni boleh tengok, kita kena turun banyak turba program kita atau squad wajah kita banyak kena turun di Selangor. Tak perlu turun dekat tempat-tempat yang tidak berapa banyak.
Okey, nombor 2. Sebagai alat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan memelihara kesejahteraan dalam keluarga. Itu katanya falsafah di sebalik Akta Keganasan. Tapi sebagai ahli akademik, kadang kita persoalkan juga, betul ke dia jadi alat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga? Atau dah tak boleh selamat dah. By the time dia dah pukul-pukul, tu saya rasa dah macam sama orang macam orang dah pergi melaporkan masalah dia ke mahkamah syariah, peratus untuk rumah tangga itu terselamat adalah kurang. Sebab bila dia dah pergi ke mahkamah tu kira that's it lah. Itu dah. Nombor 3. Kalau dia nak selesai, dia dah selesai sebelum tu dah. Betul. Bila dah pergi mahkamah tu kira dah lah apa-apalah. Saya sangguplah hadapi. Macam tu. Orang kata, walau apa jika. Pakai istilah itu. Nombor 3, sebagai instrumen untuk mangsa mendapatkan perlindungan. Yang ni memanglah biasanya Akta Keganasan Rumah Tangga ini digunakan sebagai platform untuk mendapat perlindungan segera. Bukan perlindungan yang nak tunggu setahun 2 dah sampai nak mati dah baru nak pergi. Tak. Untuk mendapat perlindungan segera apabila keganasan diperlakukan ke atas dirinya. Sebab itu pindaan 2017 ini, kita jangan pergi tengok pindaan 2012 kan. Kita banyak beritahu peguam-peguam yang buat kes ni, jangan tengok pindaan 2012, tengok pindaan 2017 sebab dia menyediakan perlindungan emergency. Kalau 2012 tu perlindungan interim yang bukan emergency. Yang ini emergency 24 jam. Boleh pergi ke pegawai, pergi berjumpa dengan polis. Polis pun dia ada dia punya SOP apa nak buat kalau berlaku kes-kes keganasan rumah tangga, memberi pergi bawa kes melalui JKM, bawa ke mahkamah kan. Jadi mahkamah akan keluarkan perintah emergency lah, perlindungan boleh minta secara ex parte, makna tak perlulah beritahu dengan, contohnya beritahu dengan suami atau bekas suami, ini isteri awak ni dah bawa kes ke ni, tak perlu, ex parte saja, sebelah pihak saja ya. Itu memberi perlindungan. Sekarang ni pun saya dapat tahu Datuk Seri Nancy Menteri Pembangunan Wanita, dia bekerjasama dengan Jawi di mana beberapa masjid telah dijadikan pusat kaunseling untuk keganasan rumah tangga. Ini satu usaha yang baiklah. Jadi saya berharap lebih banyak masjid lagi, terutama di Selangor yang kes penderaan sangat tinggi. Banyak lagi masjid-masjid yang boleh dilibatkan, bukan hanya 12 masjid. Tapi untuk permulaan tak apa, 2023 ni dia kata 12 masjid, okey 12 lah. Orang kata sebagai permulaan. Nombor apa lagi kita berhenti kat situ dulu. Baik. Brother Syafiq. Baik, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas kita nak faham betul-betul apa enactmentnya, apa yang terlibat dari sudut kaedah polisi undang-undang di situ insya-Allah. Okey, kita rehat seketika untuk anda, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112904004. Kita akan kembali lagi selepas ini. Untuk anda, kekal di IKIM, Inspirasi Info Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Lagu-lagu yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Info Islami. Hasad adalah suatu penyakit hati yang sepatutnya dihindari oleh siapapun yang bekerja. Kerana hasad itu akan menyebabkan seseorang selalu sedih apabila melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pun begitu, ia tidak sama dengan ribtah.
Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ribtah. Ribtah itu juga seperti hasad, tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ribtah, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Saya Syafiq masih lagi sama-sama temankan anda di rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di Facebook Live, di dalam platform media sosial kita di Facebook tu, juga di YouTube, sebab kita boleh berkongsi sama-sama perkongsian kita dalam rancangan ini. Like, komen, share banyak-banyak untuk dapatkan lagi manfaatnya. Okey, menerusi rancangan syariah dan perundangan kali ini, kita masih lagi bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Zaliha Kamaluddin, merupakan ahli Majlis Penasihat Wanita Pertubuhan Kerjasama Negara-Negara Islam OIC. Bincang kita berkaitan tajuk yang kita perlu faham lagi kan dekat sini, sebab isu keganasan rumah tangga ini kita faham di situ kan, tentang tajuk kita November, Bulan Keluarga Kebangsaan, memahami Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 pindaan 2017. Baik Datuk Seri, mungkin kita nak sambung lagi dalam sudut kefahaman kita dalam tajuk ini, silakan. Terima kasih Brother Syafiq. Kita sambung ya. Kesalahan-kesalahan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Dan ini dibaca bersama Kanun Keseksaan ya. Nombor 1. Dalam pindaan 2017, tafsiran di bawah Seksyen 2 itu diperluaskan. Berbanding masa mula-mula buat tahun 1994. Saya bersyukur sebab dapat melihat perkembangan Akta Keganasan ini dari sesi libat urus dengan Kementerian Wanita yang saya nyatakan tadi, sehingga dia diluluskan, lepas tu mengikuti perkembangan dia sehingga tahun 2012 itu melihat kepada kelumpungan, lepas tu kepada tahun 2017 yang saya sebenarnya waktu tu dah agak ketinggalan ya, tetapi alhamdulillah ada seorang pelajar PhD yang buat berkaitan dengan Domestic Violence Act ini, dengan pindaan-pindaan yang dicadangkan pada waktu itu. Saya kata saya pun beritahu dengan pelajar saya, pergi jumpa pegawai ni untuk melihat apakah isu-isu baru yang nak dimasukkan sehingga 2017. Dan alhamdulillah bila mengikuti lah, maknanya mengikuti dengan rapat. Kita ada ikut tapi tak rapat. Ini mengikuti dengan rapat kerana penyelidikan yang berkaitan ya. Jadi apa dia yang tafsiran yang pindaan dia senang bagi kami orang undang-undang. Kalau nak tahu dia pindaan, kita letak tengok A saja, makna itu pindaan. Sebab itu 2017 tu dia letak Akta Keganasan Rumah Tangga 2017 A, ada A. A itu makna amendment lah kan. Apa yang di-amend? Nombor 1 dalam tafsiran dulu ada dengan sengaja mendatangkan kecederaan. Sengaja je kan. Dia sama ada dia ini yang kes teruk lah, dia dah siap-siap asal kapak tunggu isteri dia balik. Allah. Dia dah dengan sengaja, makna sengaja tu menunjukkan pelakuan mengasah kapak, mengasah pisau, atau dah ada gunting. Bila kita dengar pun kita takut dengar macam sampai tahap tu keganasan dia kan. Tapi sebab kategori orang kata pelaku ni dari segi mental dia kita tak boleh baca lah. Kita tak boleh baca. Orang ni macam-macam. Kadang mental sampai saya tengok gambar pun saya rasa tak makan lah
pertama kali saya tengok gambar orang di kapak tu kan, saya tak makan seminggu saya tak makan. Masa tu kononnya saya nak buat sarjana mengkhusus dalam bidang undang-undang jenayah kan, terutama kes-kes rogol kan. Saya tukarlah. Masa tu saya dah jadi takut. Takut tengok gambar lah, bukan betul pun. Tengok gambar saya kata saya tak nak lah being desensitized kan bila selalu tengok. Saya cakap dengan polis yang mengendalikan kes-kes tu, dia kata alah tak ada apa puan, selalu bila dah tengok dah tak ada apa. Saya kata saya tak nak lah menghilangkan sensitiviti saya kepada perkara-perkara yang begitu kan. Jadi saya pun tukar kepada undang-undang keluarga perbandingan tak adalah undang-undang jenayah, sempatlah buat separuh. Lepas PhD saya konsentrate undang-undang keluarga je. Tapi sempatlah, sebab orang kata dah termula habis kajilah kan dalam sarjana. Okey, sambung. Dengan sengaja mendatangkan cedera dengan senjata berbahaya. Tadi tu cedera biasa lah, tampar ke apa ke, yang itu macam kurang ringan sikit. Yang ini sengaja mendatangkan cedera dengan senjata berbahaya. Tunggu belakang pintu ke, atau bila berkelahi masing-masing macam ya Allah, macam mana kan, suami isteri katakanlah, dangkil suami isteri. Sebab itu Brother Syafiq, dia keganasan rumah tangga ni, dia bukan saja wanita yang jadi mangsa, lelaki pun jadi mangsa, warga emas pun jadi mangsa. Peningkatan sekarang ni di kalangan warga emas. Sebab tu perlu ada peruntukan tertentu bagi warga emas. Sebab dia bagi kita panggil golongan rentan. Siapa golongan rentan ni? Macam golongan yang tidak boleh mempertahankan diri dia sendiri kan. Warga emas maknanya dari segi fizikal dah tak mampu untuk menjaga diri dia sendiri. Atau kanak-kanak kan, kanak-kanak ni pun tak mampu kan. Jadi golongan-golongan rentan ni lah selalu jadi mangsa ya. Macam isteri ni, dia banding dengan suami. Katalah suami besar gedabak orangnya kan, isterinya adalah macam ni. Itu kumpulan rentan lah. Isteri termasuk dalam kumpulan rentan. Dengan sengaja mendatangkan cedera parah. Bukan saja cedera, tapi cedera parah ya. Kita dengar dia masuk news saja, tiba-tiba je dah sampai kematian, menyebabkan kematian kan. Okey. Dengan lagi dia senang nak ingat lah Brother Syafiq. Saya selalu beritahu student saya, senang je kalau dia boleh ingat seni kata lagu kan. Kadang orang-orang muda kan senang betul nak ingat seni kata lagu. Saya kata untuk golongan tafsiran di bawah section 2 ni dikembangkan menjadi 7. Senang nak ingat. 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau itu pun tak ingat, saya kata tak payah buat law lah. Balik kampung aja tanam jagung. Jadi tadi kita dah buat 4 ya, dengan sengaja mendatangkan cedera parah dengan senjata berbahaya. Mula cedera parah, mungkin cedera parah tu dia tampar je atau terkena batu ke apa ke kan. Lagi satu tu dia cedera parah tu dengan senjata berbahaya. Maknanya adalah bukti senjata kan. Atau masa dia pergi lapor dengan polis, dia beritahu kecederaan yang dia alami ni, katakan ada kesan tikaman. Ya Allah, na'udzubillah lah berkahwin dengan suami-suami yang begini. Saya pernah buat satu research paper dijemput kan. Lepas tu masa tu kita geram lah. Jadi tajuk paper saya, tajuk dia Husbands from Hell. Saya ingat penyunting buku tu kata, Prof boleh tak diringankan sikit bahasa. Saya kata memang patutlah tajuk Husband from Hell. Saya kata kalau you nak tukar, you tukarlah. Sebab buku tu buku dia kan, bukan buku saya. Saya cuma contribute dari segi satu chapter je. Lepas tu saya tengok dia tukar supaya tidaklah garang sangat kan. Okey. Lagi satu ialah siksaan halangan salah.
Halangan salah macam dia kurung isteri dia dalam rumah kan. Saya pernah satu kes, suami datang jumpa saya, dia kata isteri dia, tapi ni dah lama lah dulu masa kami buka klinik guaman di UIA masa tu, adalah seorang lelaki ni datang jumpa saya, dia kata puan, saya kurung isteri saya. Saya kata kenapa pula kurung dia bukan kucing kan. Kucing pun kalau dikurung kan tak makan macam mana. Dia kata saya ada letak makanan dalam rumah tu sebab saya fry lah bila dia keluar tu macam dia tu macam menggoda orang, dia kata kan. Saya kata dah pula dalam hati saya cemburu rupanya. Memanglah isteri dia cantik kan, tapi takkanlah sampai kurung bila dia pergi kerja dia kurung. Balik kan baru buka balik, tapi isteri tak boleh keluar. Itu kira mengawal isteri, tak boleh lah macam tu kan. Itu nama dia halangan salah. Ini pun tambahan dalam section 2. Lepas tu siksaan bagi pengurusan salah, pengurusan harta ke, dia jual harta isteri dia secara salah kan. Ambil kereta tu pergi jual secara gelap, jual motor isteri, jual rumah isteri secara salah. Ada je dia buat kan. Adalah network yang boleh menyebabkan dia menjual kereta tu secara salah. Dan menggunakan kekerasan. Lepas tu menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan maruah isteri. Sekarang ni banyaklah kes kan. Dia tangkap gambar ke, dia buat video ke, dia postnya dekat dalam katakan mana-mana lah sekarang ni dengan perkembangan internet ni kan, untuk memalukan isteri atau bekas isteri. Sebab akta ni terpakai juga kepada bekas isteri atau bekas suami. Ini yang bekas-bekas ni. Bila perasaan dah geram tu, dia lepaskan je di dalam internet, semua keluar. Biasalah kan, kita bukan sempurna, habis keluar tak tahu apalah, semua orang tengok. Lepas itu menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan maruah itu bagi mencabut kehormatan. Mencabut kehormatan, pergi post kat situ. Lepas tu menggunakan kekerasan jenayah untuk mengaibkan orang, bekas isteri atau bekas suami dia kan. Yang ini terpakai jugalah untuk keluarga isteri atau keluarga suami kan. Kita tengok macam lah dia orang tak ada anak kan. Anak-anak tengok pun sedih, tengok mak bapak berkelahi di alam maya. Di alam maya. Okey. Itu dah 7 dah rasanya kan. Jadi yang saya bincangkan tadi termasuklah menggelapkan, istilah saya gunakan, menggelapkan harta mangsa hingga menyebabkan mangsa mengalami kesedihan kerana kerugian kewangan, atau mengugut mangsa hingga menyebabkan mangsa takut keselamatan dirinya atau hartanya. Dan tak cukup harta dia, harta pihak ketiga. Katakanlah bekas suami kata, awak buat macam ni, siap awak keluar daripada rumah ni jatuh talak 3. Ada juga suami macam tu kan. Talak tergantung, apalah kisah, macam tak ada benda lain nak digantung kan. Talak tergantung. Atau berhubung dengan mangsa atau dengan pihak ketiga, atau dengan pihak ketiga untuk mengaibkan kehormatan mangsa melalui apa-apa medium komunikasi. Sekarang ni macam-macam. Dia kata saya tak buat pun, dia kata, tapi dia mengarahkan katakan orang ketiga untuk buat upah gangster. Upah gangster untuk mengancam isteri dia. Takut bekas isteri dia, macam-macam lah. Jadi yang itu yang saya kata tafsiran bawah Seksyen 2 yang telah dikembangkan meliputi 7 kita kata keadaan di mana dianggap keganasan rumah tangga ya. Jadi saya pergi kepada tajuk lain, siapa yang boleh mendapat perlindungan di bawah akta ini? Siapa? Kan saya ingat tahun 1994 itu, sebelum akta itu dibawa ke parlimen, kami dalam sesi libat urus, saya ingat NGO ni ada satu NGO, alhamdulillah lah ingatan saya masih boleh ingat lagi. Salah satu NGO tu dia kata patutnya pembantu rumah pun masuk dalam ni juga.
Saya kata, susahlah macam tu sebab bila dibaca bersama dengan kanun kesiksaan kan, pembantu rumah tu dia bukan ahli keluarga kita, walaupun dia dah macam ahli keluarga tapi dia adalah orang luar. Jadi kita guna kanun kesiksaan lah. True enough, alhamdulillah bila masuk parlimen tu banyaklah pertanyaan-pertanyaan ni. Jadi dia limit kepada ahli keluarga saja. Ahli keluarga ni macam isteri, anak, ibu mertua, pak mertua, mak sendiri, pak sendiri, adik beradik yang duduk sama dengan kita satu rumah, dan lain-lain yang diputuskan oleh mahkamah masa kes itu dibawa ke mahkamah kan. Itu ruang lingkup ni termasuk juga apa yang dipanggil di bawah akta ni isteri atau suami de facto. Sebab akta ni pun terpakai kepada orang bukan Islam kan. Suami atau isteri de facto ni ialah suami atau isteri yang dikahwini mengikut agama kan, tapi tak didaftarkan bahagian pendaftaran kan. Jadi contohnya dia kahwin di kuil. Kalau masyarakat Cina tu ikut adat dia kan, dia bagi minum teh. Upacara teh tu kiranya ialah upacara menerima menantu. Contohnya kan. Itu dianggap perkahwinan, tapi perkahwinan de facto, iaitu perkahwinan mengikut adat dia. Kalau dalam Islam tu ada akad nikah tapi tak ada buat, contoh tak ada buat walimah, tapi adalah akad nikah. Nanti ada timbul persoalan pula ni kalau nikah di takbai contoh, macam mana? Sama juga. Samalah. Nombor 2, itu tadi tu isteri atau suami atau bekas isteri atau bekas suami. Itu bolehlah dibawa, boleh diberi perlindungan di bawah akta ini. Nombor 2 termasuk suami dan isteri de facto tadi. Nombor 3 ahli keluarga yang saya dah terangkan. Itu lebih kuranglah ya. Lepas itu saya nak pergi kepada peranan JKM. Jadi apa yang berlaku apabila dia kadang dia ada istilah kita panggil battered wife syndrome. Dia satu sindrom. Dia nak keluar daripada lingkaran, kita panggil lingkaran keganasan itu. Dia tak mampu dia fikir macam siapalah yang akan support saya, manalah rumah yang saya nak duduk. Banyaklah dia fikir kan. Jadi kadang peguam atau saudara mara ni dia adalah kumpulan sokongan network yang paling baik untuk memberi sokongan untuk dia pergi ke hadapan kerana masa yang suntuk saya pendekkanlah ya Brother Syafiq. Dalam tempoh 2-3 minit ini. Jadi bila berlaku perkara ini kan, kita dalam training saya selalu maklumkan kalau orang tu dia orang awam bukan orang undang-undang, benda tu dah buruk, jangan kita memburukkan lagi keadaan. Contohnya kalau dia tu ahli keluarga kita, dia beritahu kat kita dia ni kena pukul, jangan kita tambah lagi orang kata apa, asam dan garam kan. Kita kata memang betul lah, saya dah kata dah jangan kahwin dengan dia ni gini. Dia ni tengok rupa pun tahu dia ni gitu gini. Sebab tendensi kerana battered syndrome ni, battered wife syndrome ni, tendensi kebarangkalian untuk dia kembali kepada suami dia tinggi. Lepas tu kan dia cerita pula dengan suami dia. Kak Pah cakap, you ni memang tak boleh harap gini. Dah lah suami dia atau bekas suami dia tengok Kak Pah ni semacam aja. Sebab tu kita selalu kata kepada orang di sekeliling yang nak membantu, jangan tak letak asam dan garam. Jangan tambah asam dan garam. Serahkan kepada mereka yang profesional, yang ada SOP. Siapa orang yang profesional bila berlaku kekerasan atau keganasan, pergi kepada balai polis. Pergi maklumkan kepada balai polis. Balai polis pun dia ada SOP dia sendiri, dia tahu. Dia akan kata, okey sekarang ni pergi kepada klinik
atau klinik-klinik yang kerajaan lah kan. Doktor pun ada SOP apa yang patut dibuat. Dia rakan tak adalah macam sebulan baru nak pergi habis lebam-lebam semua dah tak ada kan. Jadi bila dia pergi immediately mereka akan menjalankan proses SOP tersebut dan JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat akan masuk dalam membantu mangsa keganasan rumah tangga tersebut dengan cara mendapatkan perintah perlindungan interim atau dia panggil IPO lah, Interim Protection Order, dan perintah perlindungan daripada mahkamah. Dia pergi minta kat mahkamah. Lepas tu menyediakan tempat perlindungan yang tak dimaklumkan kepada sesiapa kecuali pihak polis, supaya tempat perlindungan itu yang dinamakan oleh menteri, supaya dia menjadi tempat yang selamat, memberikan perkhidmatan kaunseling kalau perlu kaunseling, kalau dia nak kaunseling bukan saja kepada pelaku, bukan saja kepada mangsa tapi pelaku, memberikan khidmat nasihat dan bimbingan dan merujuk kepada agensi-agensi lain.